Assalamualaikum, apa khabar hari ni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Makan dah? Dah makan tadi. Okay. Tadi datang dengan apa? Tadi dah tumpang kereta kawan. Lain kawan. Mm-mm. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Aini Musfira binti Ratali. Boleh panggil saya Aini. Boleh tahu nama? Nama saya Nur Anissa binti Abdullah. Boleh panggil apa? Panggil saya Anissa. Okay, saya sudah panggilan Anissa lah. Mm-mm. Okay, untuk hari ni saya nak berterima kasih sebab Anissa sudi datang untuk sesi pertama kita, sesi kaunseling. Okay. Anissa pernah join sesi kaunseling sebelum ni? Ada juga 2-3 kali. Ada 3 kali. Okay, maksudnya Anissa dah tahulah macam dalam kaunseling sini ada etika. Dah tahu? Okay, dah tahu. Jadi macam kalau saya tanyakan Anissa berkenaan dengan kaunseling sedikit tu, Anissa boleh bagi tahu saya? Alhamdulillah, insyaAllah. Dalam pengetahuan Anissa sendiri kan sepanjang Anissa pergi kaunseling tu dah macam 2-3 kali kan. Apa yang Anissa ingat? Sesi kaunseling ni macam kaunselor dengan klien macam bekerjasama lah untuk mencari jalan penyelesaian tentang salah satu isu tu. Okey, saya tambah sikit lah. Yang tu betul. Saya tambah sikit dari segi masa kita akan buat sesi ni dalam 30 minit hingga 40 minit. Dan dalam kaunseling ni ada etika kerahsiaan lah yang perlu dijaga. Saya pasti Anissa tahu berkenaan tu sebab Anissa pernah join sebelum ni kan. Jadi saya just tekankan sikit lah berkenaan dengan etika kaunseling ni. Ada kerahsiaan yang mana saya kaunselor perlu macam tekankan bila mana Anissa macam bercerita ataupun kongsikan sesuatu, saya kena jagalah perkongsian Anissa tu. Maksudnya tak dibawa keluar ke mana-mana, insyaAllah, dan takkan dibongkarkan, maksudnya tak disebarkan maksudnya. Faham setakat ni? Okay. Boleh Anissa ceritakan berkenaan dengan Anissa dari segi latar belakang? Okay, boleh. Nama saya Nur Anissa binti Abdullah. Saya ada 6 orang adik-beradik. Anak kedua daripada 6. Ibu saya dan ayah saya bekerja sebagai guru. Dulu. Tinggal di Persimaskan, Kelantan. Untuk setakat ini Anissa datang untuk sesi pertama. Anissa ada apa-apa nak kongsikan dengan saya ataupun untuk luahkan sesuatu ke? Buat masa ni macam apa ni, saya macam selalu mengkritik diri saya. Kritik diri macam mana? Maksudnya saya kadang-kadang tu macam kan sekarang ni kan macam kita kena belajar kena macam berjimat-jimat kan. Maksudnya kalau orang lain tengok kawan saya macam dia ada buat part time ataupun buat dropship kan, macam business macam tu kan. Macam saya tak yakin nak buat benda tu. Jadi saya macam kritik diri saya, kenapa aku macam tu kan, macam tak boleh buat dua kerja macam tu. Jadi Anissa macam tertanya-tanya diri sendiri lah. Kenapa Anissa tak boleh nak buat sama macam orang lain? Maksudnya dari segi pembahagian masa ke macam mana? Daripada pembahagian macam saya juga macam tak boleh buat dua kerja dalam satu masa. So macam sekarang kalau belajar saya akan belajar dulu. Tapi saya ada keinginan lah nak macam join business dari dropship ke macam kawan saya yang lain. Okey. Daripada apa yang Anissa bagi tahu tadi tu, Anissa berkeinginan untuk buat dropship semua tu. Ada apa-apa yang macam mendorong Anissa untuk buat benda tu? Maksudnya macam dari segi keinginan Anissa tu, Anissa ada macam kesuntukan kewangan ke? Macam tu. Macam kalau saya kan macam pinjam PTPTN, maksudnya parents saya yang tanggung. So mesti saya nak ada simpanan sendiri. Itu yang mendorong saya nak jadi macam tu. Maksudnya nak ada tabungan sendirilah dari segi selain daripada PTPTN sebagai support. Okey, jadi setakat ni Anissa macam tengok kawan-kawan buat dropship apa semua tu. Anissa pernah tanya tak ada orang macam mana nak start mula bekerja macam dari segi buat dropship tu dengan diorang sendiri pembelajaran. Pernah tak tanya diorang macam mana diorang handle tu? Adalah macam 1-2 orang macam tu tanya kan, macam diorang memang diorang ada jadual sendiri. Maksudnya time dia tak ada kelas, dia boleh pergi keluar pos ke macam kan. Jadi diorang tu macam pandai manage masa diorang lah. So macam kalau saya macam serabut lah kalau 2 kerja dalam satu masa. Okey, Anissa cakap tadi macam serabut nak buat 2 kerja. Jadinya Anissa lebih prefer untuk buat 1 kerja, macam siapkan kerja dulu, macam pembelajaran. Lepas tu baru boleh fokus kepada macam untuk buat dropship ataupun jualan macam tu. Okey, jadi setakat ni Anissa tak pernah cuba lagi lah untuk buat dropship tu. Cuma berkeinginan untuk buat tu. Okey.
Kalau macam Anissa sendiri kan macam uruskan pembelajaran, dari segi pembelajaran tu okey je lah. Okey. Tak ada masalah setakat ni. Okey. Mungkin macam Anissa sendiri kan tanya kawan macam mana nak handle kan. Diorang macam bahagikan masa buat jadual, betul? Betul. Kalau macam Anissa fikirkan dari segi pandangan Anissa sendirilah. Kalau macam Anissa buat sama macam yang kawan Anissa buat tu, ada tak terfikir benda tu macam boleh dilangsungkan ke? Kalau saya macam tu lah, macam saya tak nak stres diri saya. Kalau saya macam belajar, saya nak belajar je. Macam, tapi ada keinginan mungkin lepas belajar ke saya join tu kan, ataupun macam cuti STEM ke. Macam sebelum ni pun cuti STEM saya ada keinginan tu. Tapi kalau kat rumah hari tu macam lain tak ada kan. So tu macam suka untuk saya nak cuba benda tu. So macam saya rasa macam gitu je waktu cuti STEM hari tu. Nak cuba tapi kekangan lain problem semua kan. Kan biasa kalau orang berniaga kan dia ada kena post dekat IG, kena aktif lah kan. Saya dari segi pemasaran je lah. Pemasaran tu kan perlukan kepada sosial media apa semua tu, internet. Okay. Jadi macam ada kekangan lah dari segi Anissa sendiri nak buat benda tu. Dari segi macam Anissa terfikirkan benda tu. Tapi Anissa tak pernah cuba lagi lah. Kalau macam Anissa cakap tadi, Anissa tahu je macam mana nak buat benda tu, tapi macam Anissa terhadkan benda tu dari segi fikiran sendirilah. Kalau macam Anissa cuba dulu buat benda tu, mungkinlah macam kalau macam Anissa persentagekan benda tu untuk buat, ada tak macam kemungkinan Anissa sendiri terfikirkan benda tu boleh je berlaku untuk diri Anissa, atau memang Anissa rasa Anissa tak boleh nak buat benda tu? Kalau waktu belajar macam minggu-minggu akhir ke belajar memang Anissa tak boleh nak macam tak boleh nak fokus lah. Kalau berniaga ni kan, biasa kalau berniaga dia ada macam grup-grup dia yang macam leader dia yang kena contact kan, macam kena masuk meeting tu dulu macam. So macam situ macam Anissa macam tak tahu nak mana satu nak lebih fokus lah. Jadi takut dua-dua tu kalau fokus tak seimbang, jadi macam dua-dua macam tak sempat nak kejar. Tak sempat nak kejar. Macam tu. Kalau ikutkan apa yang Anissa bagi tahu tu lah, Anissa macam nak buat tapi dari segi Anissa terfikir tu macam banyak sangat kan. Jadi macam rasa macam tak boleh nak buat benda tu. Okay. Kalau macam Anissa sini evaluate dah benda tu kan, saya rasa Anissa tak boleh nak buat. Tapi kalau Anissa nak plan untuk buat tu kan, okay, abaikan tu, maafkan saya nak tanya, kalau macam Anissa cakap tadi, Anissa perlukan support yang lain selain PTPTN. Anissa nak buat dropship tu sendiri ataupun dari segi jualan tu Anissa tambahkan kewangan tu. Maksudnya dari segi PTPTN tu dia tak mencukupi ke? Macam saya kalau PTPTN tu untuk macam bayar untuk yuran belajar je. Macam kena ada tambah lagi 200 macam tu. PTPTN. Macam dari segi kewangan Anissa, PTPTN tu dia support dari segi pembelajaran saja. Dan 200 tu biasa bertahan selama mana? Untuk 1 sen ke macam mana? 200 maksudnya lebihan pun dapat 200 lebihan daripada PTPTN tu? Bukan, saya macam PTPTN bagi 1,000 lebih kan. Maksudnya saya kena tambah lagi duit saya untuk bayar yuran belajar tu. Okay, maksudnya kena guna duit sendiri lah. Okay. Jadi setakat ini kalau macam sebelum ni lah, Anissa kata macam PTPTN tu tak cukup. Kalau macam sebelum ni tak cukup tu, Anissa dapat support daripada mana? Daripada ibu ayah. Okay. Jadi sebab tu lah Anissa kata macam nak cari kewangan sendiri. Okay, tak nak bergantung pada ibu bapa lah. Okay. Dari segi macam perasaan Anissa sendiri, bila macam Anissa ada perasaan macam tak sedap ke bila bergantung pada duit ibu bapa tu macam banyak sangat ke macam mana? Kadang-kadang tu macam terfikir pula kan, kita macam dah besar macam dah boleh berdikari kan, tapi still lagi macam nak fokus belajar. Lepas tu macam mak ayah pula ni kena masa tangguh kan. Kita macam kena ada saving sendiri untuk support dia orang juga kan. Jadi macam Anissa rasa tak selesa lah. Okay. Macam mana ya? Kalau
Anissa sendiri rasa macam tak selesa dengan ibu bapa. Pernah tak tanya macam parents tu, pernah tak macam Anissa tanya sendiri ibu bapa macam memberatkan tak untuk macam untuk parents Anissa sendiri support Anissa? Pernah tanya ke? Pernah tanya macam sebabnya Anissa tanya tu sebab adik-beradik ni Anissa orang yang kena tanggung. Maksudnya abang dengan adik yang nombor 3 tu dia orang dapat allow. Bila macam Anissa seorang je macam dia orang tak apa je tanggung macam tu. Okay, atas Anissa tu ada abang berapa? Seorang je. Okay, so abang dapat allowance. Maksudnya Anissa yang pertama lah ibu bapa support dari segi pelajaran. Okay, jadi ibu bapa Anissa sendiri jawab macam mana masa Anissa tanya tu? Maksudnya dia okey kan. Dia cakap belajar dulu, tak payah fikir macam kerja part time tu kalau tak boleh tak payah buat. So macam kalau nak belajar dulu lah habis. Lepas tu kalau nak cuba benda lain pun cubalah lepas belajar. Macam tu dia cakap. Okay, maksudnya ibu bapa Anissa okey je lah untuk support Anissa, tak ada masalah. Maksudnya tak memberatkan lah untuk dia orang support Anissa kan. Cuma Anissa sendiri yang rasa macam tak selesa dengan dorongan ataupun macam kewangan yang parents support tu. Okay. Disebabkan macam Anissa sendiri macam dah nampak untuk tak nak guna duit parents tu, tapi macam mana ya, Anissa tak nak guna duit, bukan maksudnya tak nak guna duit parents, tapi Anissa macam kalau boleh nak ada duit sendiri kan. Lepas tu Anissa dah fikirkan untuk buat dropship. Maksudnya dari segi planning Anissa sendiri untuk buat dropship, keinginan lah. Okay. Dan Anissa sendiri macam kalau Anissa nak buat benda tu, Anissa terfikirkan tu nak buat, tapi Anissa macam terhadkan benda tu sebab terfikirkan dari segi halangan-halangan yang ada. Okay. Tapi tak pernah cuba lagi kan benda tu? Tak pernah. Kalau macam kita planning dulu untuk yang mula-mula ni, kita planning dulu untuk Anissa cuba buat benda tu, boleh ke? Boleh. Kalau macam saya minta Anissa listkan apa yang macam Anissa boleh buat tu, sekejap saya minta Anissa listkan dulu. Lepas tu nanti kita macam planning secara satu persatu lah, ikut sesi akan datang. Mungkin macam kita akan tengok balik macam mana. Maksudnya macam kita buat secara dia panggil homework mungkin. Okay. Kat sini saya ada kertas. Jadi saya minta Anissa senaraikan dulu. Okay. Apa-apa macam dari segi Anissa cakap tadi, Anissa terfikirkan untuk buat dropship. Okay, dari segi dropship tu dia ada halangan dia sendiri. Kalau macam selain daripada dropship tu, Anissa terfikirkan, mungkin ada macam terfikirkan pekerjaan lain yang boleh Anissa buat. Cuba senaraikan. Jadi boleh bagi tahu apa yang macam Anissa terfikirkan tu. Okay, macam saya sebab kawan-kawan saya ni banyak yang jadi dropship kan. Jadi ada seorang kawan saya tu yang saya kenal sama ni, dia macam seorang yang
kalut lah, soalan yang kalut dan senang serabut. Maksudnya kan. Lepas tu dia sebelum ni yang saya kenal dia macam tu lah. Tapi bila sekarang dia macam join business tu, saya boleh nampak lah dia macam kekalutan dia tu tak ada lah bila dia join business ni kan. So macam saya tertarik dengan dia sebab dia mula-mula join dropship, macam jual kek macam tu lah. Maksudnya benda tu tak berat pun dulu. Lepas tu sekarang dah start dengan kosmetik. Maksudnya dia macam walaupun dalam kesibukan dia pun belajar juga kan. Dia belajar juga. Lepas tu bila saya tengok daripada situ, saya cakap sebelum ni pun dia macam tak yakin dengan diri dia. Tapi bila sekarang saya tengok dia punya time management, urus semua perniagaan dia tu, macam tertarik lah juga saya nak tahu kan. Pertama maksudnya saya nak belajar daripada kawan saya yang tu lah. Sebab sebelum ni macam saya kenal dia bukan yang macam sekarang lah. Maksudnya dia tak yakin semua tu lah. Yang kedua maksudnya saya ingin jadi dropship yang macam jual tudung dulu ke. Maksudnya dropship yang saya nak join ni tak libatkan keluar pergi post. Maksudnya saya urus dekat handphone je macam tu. So yang tu saya nak try. Okey, jadi ada dua lah. Yang pertamanya Anissa cakap pasal kawan Anissa sendiri. Sebelum dia macam kalut orang katakan kan. Tapi bila mana dia join maafkan saya, bila mana dia join jadi dropship tu, dia pandai uruskan masa dia. Nampak lebih teratur lah maksudnya. Okey. Lepas tu yang keduanya Anissa cakap nak buat apa tadi? Tudung. Nak bermula dengan tudung, dropship tudung lah. Sebab tudung. Okey, kalau yang lain tu pun? Yang lain macam saya tak berminat sangat lah. Macam kalau kosmetik kan sekarang banyak kan, macam lipstick semua tu macam saya tak berminat. Sebab macam kena menonjol sangat, macam kita kena pakai kan. Kalau tudung ni, kalau guna model pun dah cukup. Okey, maksudnya lebih prefer kepada tudung lah untuk waktu sekarang ni terfikirkan benda tu. Okey. Dari segi penilaian Anissa sendiri, kalau macam kita jual tudung tu, macam Anissa jual tudung, ada tak macam halangan yang Anissa cakap tadi tu macam mengganggu Anissa? Macam tadi Anissa cakap kalau macam nak promote benda tu perlukan internet kan apa semua kan. Contoh kalau macam sekarang Anissa cakap mungkin fikirkan untuk jual tudung. Jadi dari segi jual tudung tu halangan tadi Anissa terfikir tu mungkin tak macam mengganggu lagi Anissa. Mungkin tak kot, sebab sekarang macam dulu saya dekat rumah kan. Bila dulu kat sini ni macam rasa ada ada harapan lah. Ada harapan untuk cuba dropship tudung ni. Jadi Anissa macam ada tak buat survey pasal tudung tu? Maksudnya dari segi dropship tu ada siapa? Macam dropship kan kita perlukan macam ada ejen-ejen ni kan. Ada Anissa pernah contact ke ejen tu? Tak pernah contact. Maksudnya tengok daripada status dia je. Macam dia cari siapa nak jadi dropship kan. Macam commission dapat berapa ni. Saya baca je lah dulu. Macam survey macam tu je. Tak tanya, tak contact lagi. Okay, jadi tahu je lah siapa yang mungkin macam mencari DS under dia, dropship under dia. Okay. Maksudnya Anissa dah ada contact dia lah. Jadi bagi saya lah, kalau macam Anissa dah tahu, macam senang lah untuk Anissa contact dia secara direct, bagi tahu nak jadi dropship kan. Okay. Jadinya Anissa dah terfikirkan caranya untuk jual tudung secara jadi dropship kan. Okay, jadi dari segi halangan pun macam dia tak mengganggu sangat Anissa. Okay. Macam yang Anissa cakap pasal kawan Anissa tadi tu, tertarik sebab dari segi mula-mula dia kalut. Lepas tu bila dia dah masuk dropship tu, dia jadi secara jadi teratur kan. Kalau sistematik. Okay. Kalau macam Anissa teringat dekat dia tu, boleh tak macam Anissa bagi pandangan Anissa sendiri, macam mana dia boleh jadi teratur lepas dah masuk dropship tu? Sebelum ni sebab mungkin macam dia macam kena pikul amanah juga lah, sebab dia seorang je perempuan daripada adik-adik dia. So macam dia suka benda baru. Lepas tu family tu dia orang juga macam banyak join business. Dari situ macam dia pun terjoin sekali business, sebab ada saudara dia, sepupu semua tu join business. So macam dia pun nak try. Bila dia try tu, dia macam dia ada macam matlamat yang dia nak capai lah. Dia tulis dia apa dia nak ni kan. Ada sehari tu
daripada keuntungan bisnes dia jual kosmetik tu, dia dapat beli hadiah untuk hari jadi ibu dia, macam handphone. Macam dari situ saya macam naklah benda tu kan jadi dalam hidup saya. Macam saya usaha sendiri pun saya dapat hadiahkan kepada ibu bapa saya. Jadi bila mana dia dah join tu, Anissa nampak dia dah boleh kumpulkan keuntungan dia sendiri, dan daripada keuntungan itu boleh belikan parents dia hadiah macam tu. Okey, jadi macam terinspirasi lah daripada dia tu. Okey, kalau macam tadi kan saya tanya dari segi pandangan Anissa sendiri, dia boleh jadi teratur tu mungkin macam daripada segi pandangan Anissa sendiri lah, macam mana dia boleh jadi teratur tu lepas dah join dropship tu. Ada tak macam Anissa terfikirkan sesuatu macam ni? Mungkin dia apa ni, sebab sebenarnya saya tak tanya pula dia macam mana dia uruskan kan. Jadi apa yang saya nampak dia macam bahagikan masa lah. Saya tengok dia bahagikan masa. Kalau kelas dia tak apa ni, tak ketepikan dulu lah bisnes dia. Bila dah habis kelas dia macam up status dia pasal bisnes dia. Maksudnya dia pandai gunakan masa dia. Macam belajar dulu. Lepas tu kalau ada masa ruang ke, baru dia reply yang pelanggan dia, customer dia tanya pasal bisnes dia. So dalam satu hari tu dia fokuskan kepada dua benda lah, belajar, tapi dalam masa yang sama dia buat juga penjualan tu. Tapi yang nampaknya dia fokuskan dulu pada pembelajaran tu kan. Lepas dah habis belajar baru dia fokus kepada jualan dia tu. Jadi maksudnya kalau macam Anissa sini nampak dia buat macam tu, Anissa rasa Anissa boleh tak macam buat sama dengan dia? InsyaAllah boleh kot. Sebabnya tadi kan Anissa cakap Anissa macam tak boleh nak masukkan pembelajaran dengan jualan sekali kan. Jadi macam kalau macam Anissa nampak kawan Anissa tu dia boleh buat secara, maksudnya dia mula-mula dia fokus pada pembelajaran kan. Lepas tu baru dia fokus kepada jualan. Jadi kalau Anissa sendiri pun Anissa boleh buat macam tu juga sebenarnya. Cuma Anissa kena mungkin dari segi fikiran Anissa kata tak boleh. Tapi kita kena cuba dulu buat. Macam benda tu still ada macam mengganggu Anissa, mungkin kita macam boleh konsult balik lah lepas ni. Tapi yang benda tu kita akan cuba buat dulu. Boleh ke? Boleh. Okay. Tadi Anissa dah bagi tahu Anissa nak buat dropship, dan Anissa pun macam dari segi halangan Anissa dah macam clearkan benda tu kan. Okay. Dan juga dari segi nak contact orang yang perlukan ejen untuk jadi dropship tu, nanti Anissa boleh contact dulu, dan untuk sesi akan datang ni kita akan macam ikut kepada progres itu, tengok macam mana Anissa nak masuk kepada tu. Boleh ke? Boleh. Okay, untuk planning kita dulu, untuk yang pertama ni planning kita, Anissa listkan dulu Anissa nak kena buat apa untuk GS tu. Boleh listkan dulu. Untuk jadi dropship, dari segi planning perjalanan Anissa untuk mula-mula jadi dropship tu, macam Anissa terfikirkan macam mana? Cuba ceritakan. Pertama yang saya pintas kalau saya nak jadi dropship ni, saya contact dia lah kan. Saya contact dia, lepas tu saya tanya macam mana yang sebelum ni kan, maksudnya dia jadi dropship sebelum ni. Macam saya tahu nak tahu pengalaman dia jadi dropship sebelum ni. Lepas tu saya akan tanya lah macam mana nak jadi dropship yang macam dia jadi sebelum ni tu. Dari segi kena keluar pos barang atau tak, dari segi macam mana kita nak tarik customer kita nak jadi kan. Lepas tu dari segi bayaran komisen yang kita dapat tu berapa. Macam tu. Jadi yang pertamanya nak contact dulu lah orang tu kan, untuk tanya macam mana untuk jadi dropship tu. Lepas tu yang keduanya Anissa nak tahu pasal keuntungan dia macam mana untuk yang jadi dropship tu. Okay.
nanti kita akan consult untuk next session lah. Tapi yang ni planning Anissa ni, Anissa boleh buat dulu. Lepas tu kita tengok macam mana keadaan dia nanti. Lepas tu kita akan ikut progress je lah. Boleh ke macam tu? Boleh. Okay, jadi untuk setakat ni, untuk sesi yang pertama kita ni, saya boleh rumuskan lah daripada apa yang Anissa cakap tadi. Anissa ada macam bukan kekeliruan, apa dia panggil, macam keinginan untuk dapatkan kewangan yang lebih, berbanding bergantung kepada kewangan ibu bapa sendiri kan. Jadinya daripada situ Anissa nak jadi dropship, dan daripada apa yang Anissa cakap tadi, nak jadi dropship tu untuk jual tudung. Dan kita dah planning tadi, nak jual tudung tu Anissa kena contact dulu orang dia kan, yang Anissa cakap tadi. Lepas tu nak tahu keuntungannya juga macam mana. Okay, jadi kita berhenti kat sini dulu. Yang untuk planning tu Anissa boleh buat dulu lepas kita habis sesi ni. Maksudnya dalam tempoh kita untuk sesi yang kedua tu Anissa boleh buat dulu yang tu, planning tu, dan kita akan tengok macam mana progress dia nanti. Okay, boleh ya? Okay. Jadi untuk setakat ni Anissa ada apa-apa pertanyaan? Tak ada kan? Okay, boleh kita habiskan sesi kita dekat sini untuk yang sesi pertama. Okay, boleh ya? Terima kasih untuk hari ni Anissa.